Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Dalam kehidupan kita ni, kita tidak hidup seorang-seorang. Kita ada keluarga kita, kita ada sanak saudara kita, kita ada kawan-kawan kita dan kita ada jiran kita. Okay, so dalam video kali ini kita akan belajar tentang adab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Okay, bila kita ada jiran, kita perlu beradab dengan mereka. Tak kisah sama ada mereka tu beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Okay, kita tengok kepada pengertian. Okay, apa maksud jiran Islam? Okay, jiran Islam ialah semua orang Islam, tidak kira tua atau muda, lelaki atau perempuan, tinggal berhampiran dengan rumah kita dalam jarak 40 buah rumah dari kiri atau kanan, depan atau belakang, ataupun dari tingkat atas atau bawah. Okey, itu maksud jiran Islam. Semua orang Islam, tak kisahlah dia tua ke, dia muda ke, dia perempuan ke, dia lelaki ke, yang tinggal berhampiran dengan rumah kita dengan jaraknya 40 buah rumah di kiri, 40 buah rumah di kanan, atas, bawah, okey. Tak kisah, belakang, depan, semua tu adalah kelompok yang dipanggil jiran dan dia seagama dengan kita iaitu Islam. Itu maksudnya jiran Islam. Okey, kalau kita tengok kepada jiran bukan Islam pula, ialah jiran yang menganut agama selain daripada agama Islam seperti agama Buddha, Hindu dan Kristian. Dia tetap tinggal di kawasan yang 40 jaraknya, 40 buah rumah daripada rumah kita, kiri, kanan, depan, belakang, tapi perbezaannya dia tidak menganut agama Islam. Dia beragama lain selain daripada agama Islam. Itu juga dipanggil jiran. Okey. Kemudian kita tengok kepada dalil beradab dengan jiran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Okey, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Okey, jiran pun Rasulullah pun dah bagi tahu kat kita yang kita ni kena berbuat baik dengan jiran, kena memuliakan jiran. Tak kisahlah dia tu jiran yang seagama ataupun yang tidak seagama dengan kita. Okey, maksudnya kita perlu ada hak jiran yang perlu kita tunaikan. Okey, seterusnya kita tengok kepada adab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Apa ada adab yang kita perlu lakukan, yang kita perlu jaga adabnya dengan jiran kita, sama ada jiran Islam ataupun bukan Islam. Okey, yang pertama, memberi salam atau ucap selamat. Okey, so contohnya kalau kita sesama jiran yang sama beragama Islam, kita keluar daripada rumah, kita ternampak jiran sebelah rumah kita bagilah salam. Okey, kalau dia tu seagama dengan kita, bagi salam. Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Mak Cik. Tak kisahlah, panggil dengan panggilan yang sesuai, kemudian bagi salam. Ataupun ucap selamat kepada jiran yang bukan Islam. Ataupun kalau boleh kita say hello pun tak apa. Hello uncle, hello auntie. Maksudnya kita ada ucap selamat dan hormat kepada mereka. Okey, yang kedua, adab yang kedua adalah sedia memberi bantuan. Okey, kita kena sentiasa memberi bantuan. Contohnya, bila kita keluar daripada rumah, ada jiran sebelah rumah kita ataupun berhampiran dengan rumah kita tu, minta pertolongan. Sama ada, contoh, kalau paling kecil pun kita tengok tolong tolong beli barang ke, manalah tahu jiran yang berhampiran dengan rumah kita tu ada nenek ke, atuk ke yang tak larat nak pergi, dia ada barang keperluan yang dia nak beli tapi dia tak mampu nak pergi ke kedai, kitalah yang bantu. Dalam apa-apa sahaja
pertolongan, bantuan. Kalau kita mampu bantu, kita bantu. Sedia memberi bantuan kepada jiran kita. Yang ketiga, hormat menghormati sesama jiran. Saling bertegur sapa, cakap dengan lemah lembut dengan jiran. Okay? Hormat privasi jiran. Jangan pula kita ni rumah sebelah menyebelah kita pasang muzik sampai mengganggu jiran yang lain. Ataupun musim-musim kalau musim perayaan ke kita main mercun yang agak kuat ke berdekatan dengan rumah kita. Kalaulah sebelah rumah kita tu ada jiran kita tu ada anak kecil, ada baby ke, mesti terkejut kan. Kalau ada orang tua pun bahaya untuk kesihatan dia. Okey, kita kena menghormati sesama jiran. Okey, seterusnya bertolak ansur. Kalau ada apa-apa permasalahan, kita perlu bertolak ansur dengan jiran kita. Okey, jangan kita rasa macam terlalu cepat menghukum, terlalu cepat rasa nak marah. Benda boleh bincang apa. Okey, so bincang dulu, kita perlu bertolak ansur dalam sekiranya timbul apa-apa permasalahan antara kita dengan jiran kita. Okey, yang kelima, adab dengan jiran Islam dan bukan Islam ialah menutup keaiban jiran. Okey, menutup keaiban jiran. Menutup aib tu maksudnya apa perkara yang tak sepatutnya kita bagi tahu dekat orang lain. Mungkin kita ternampak jiran kita ni ada satu aib yang dia buat, ada satu perkara yang kita rasa benda tu macam tak kisahlah kita ternampak aurat dia ke, jangan cerita pada orang lain. Itu aib. Sebabnya kalau kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Okay, sampai hari kiamat. Okay, kemudian yang keenam, bersangka baik. Okay, kita perlu bersangka baik dengan jiran kita. Jangan pula kita yang memfitnah dia. Jangan kita yang membuat cerita tentang dia. Kita perlu bersangka baik dengan jiran. Okey. Okey, itu ada adab dengan jiran Islam dan jiran bukan Islam. Okey, kemudian kita tengok pula kepada faedah beradab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Apa faedahnya sekiranya kita ni menjadi orang yang beradab dengan jiran, orang yang jaga adab dengan jiran? Apa faedahnya? Okey, yang pertama, hidup kita harmoni dan aman damai. Kita tak akan banyak musuh. Jiran akan suka dengan kita. So, bila tak ada musuh, jiran suka, hidup kita harmoni dan aman damai. Yang kedua, wujud semangat bekerjasama. Dia akan mewujudkan semangat bekerjasama. Senanglah. Kalau kita susah, kita nak minta tolong orang pun, orang senang tolong kita. Kalau orang yang susah pun, kita senang beri bantuan kepada orang. Ada sikap kerjasama. Okey? Kalaulah dalam satu kelompok perumahan ke, dekat mana-mana taman ke, kalaulah kita ni tak ada adab dengan jiran, kita nak buat apa pun susah. Okey? Nak anjurkan aktiviti gotong royong ke, siapa nak datang? Sebab kita tak baik dengan jiran kita, kita tak beradab dengan jiran kita. So tak wujudlah semangat kerjasama di kalangan anggota masyarakat satu kejiranan. Okey. Kemudian yang ketiga, faedah beradab dengan jiran Islam dan jiran bukan Islam ialah saling menjaga keselamatan diri dan harta. Okay, kita akan rasa ada tanggungjawab sekiranya kita beradab dengan jiran kita ni, masing-masing akan ada tanggungjawab sendiri walaupun tanpa disuruh untuk menjaga keselamatan diri dan harta. Macam contoh kalau kita diganggu oleh orang-orang yang kita tak kenal. Mungkin ada jiran kita akan datang tolong tanpa kita perlu minta tolong pun. Dia tahu, okey, ni anak orang sebelah ni, aku kena tolong ni. Kita pun kalau kita tengok keselamatan anak jiran kita tu macam terancam, kita pun boleh tolong. Kalau dia terbabit dalam pergaduhan ke apa, kita boleh leraikan. Itu lebih menjaga keselamatan. Okey, berbalik pada keselamatan lagi, mungkinlah kalaulah jiran kita tu orang bukan Islam. Mungkin semasa kita nak balik kampung, hari raya dan sebagainya, kita tinggalkan rumah kita. Tanpa kita pesan pun, dia akan tolong tengok-tengokkan keadaan rumah kita. So, rumah kita, harta kita
akan selamat. Okey, itulah faedahnya sekiranya kita beradab dengan jiran. Okey, seterusnya menunjukkan keindahan hidup Islam. Okey, kita akan kita akan dengan sendirinya kita akan menunjukkan bahawasanya Islam ni agama yang indah. Hidup dengan gaya Islam ni hidup yang harmoni, hidup yang bahagia. Kita tak ada berpecah belah, kita tak ada pergaduhan. Dan kemungkinan orang yang jiran kita yang bukan Islam pun akan tertarik dengan Islam. Siapa tahu kan, disebabkan oleh sikap beradab kita tu, dia tengok, bagusnya Islam. Okay? Sedikit sebanyak kita dah membantu dalam kerja dakwah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian sampai kepada kita sekarang, kita tunjukkan yang Islam tu adalah agama yang indah. Kalaulah kita ni jumpa orang sikit asyik bergaduhnya apa, orang yang bukan Islam, jiran kita yang bukan Islam pun akan cakap yang kita ni, teruknya anak orang tu agama Islam. Apa keadaan macam tu kan? Kita tak naklah benda tu jadi. So, kita kena tunjukkan keindahan hidup Islam dengan menjaga adab berjiran. Okay, dan yang kelima, faedahnya adalah menguatkan persepakatan dan perpaduan. Kita hidup dalam satu taman tu ada sepakat, ada perpaduan, ada tolong-menolong dan hormat menghormati. Itu faedah beradab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Okey, seterusnya kita tengok kepada akibat pula. Tadi faedah, yang ni akibat tidak beradab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Senang cerita, apa akibatnya kalau kita tidak beradab dengan jiran? Okey, yang pertama, akibatnya ialah sukar mendapat pertolongan. Kalau kita dalam keadaan yang memerlukan pertolongan, kalau kita ni sikap kita tu tidak beradab dengan jiran, jiran takkan tolong kita. So, itu akibatnya. Okey, yang kedua, akibat yang kedua adalah selalu bermusuhan. Okey, selalu bermusuhan. Tidak bertegur sapa, jumpa sikit gaduh. Okey, kita akan selalu bermusuhan. Dan berbalik pada tadi itulah, sukar mendapat pertolongan. Okey, akibat yang ketiga ialah memutuskan persahabatan. Okey, memutuskan persahabatan. Tak ada dah lah persahabatan kita dengan jiran-jiran kita, sedangkan selain daripada di tempat kerja, selain daripada di sekolah, kita bersahabat dengan jiran-jiran yang sebelah menyebelah dengan rumah kita lah. Okay? So, bila kita tidak beradab, maka persahabatan akan putus. Okay, yang keempat, merosakkan perpaduan. Tak ada dah perpaduan dalam masyarakat. Yang kelima, akibatnya ialah mencetuskan pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat. Tak ada dah bekerjasama dan sebagainya, tak ada tolong-menolong, dah tak ada dah. Itu akibat tidak beradab dengan jiran. Okey, dan yang seterusnya, yang keenam, akibatnya adalah disisih oleh masyarakat. Tak ada siapa pun yang akan hiraukan kita. Kita lalu pun orang kadang-kadang orang tak tegur pun, malahan orang mengumpat pula pasal kita. Okay? Itu disisih oleh masyarakat. Kalau kita ni seorang yang tidak beradab dengan jiran. Okey, baik, seterusnya. Okey, hak jiran yang perlu dipelihara. Apa hak jiran kita yang kita perlu pelihara? Okey, yang pertama, tidak menyakiti jiran. Okey. Sakit ni ataupun menyakiti ni sama ada daripada segi jasmani, okay, daripada segi tubuh badan dia. Tak boleh kita tengok anak-anak jiran kita yang lagi kecil daripada kita, tiba-tiba kita pergi tampar ke, sepak ke. Tak boleh menyakiti jiran. Dan juga tidak boleh menyakiti hati dia. Sama ada kita dengan cara kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita provoke dia ke, ataupun kita bagi kata-kata kesat kat dia ke, itu juga boleh menyakiti dia, menyakiti jiran tu. Okay?
Kemudian yang kedua, hak jiran yang kita perlu pelihara adalah menjaga harta benda jiran. Okay? Jangan rosakkan harta benda mereka. Pasu bunga ke, kereta ke, jangan pergi pecahkan pasu bunga, jangan calakan kereta jiran, jangan apa lagi buang sampah depan rumah dia ke. Okay? Yang boleh merosakkan harta benda dia, baling batu ke dan sebagainya. Itu hak dia yang kita perlu pelihara, yang kita perlu jaga. Okay, yang ketiga, memberi kasih sayang dan layanan yang baik. Okay, memberi kasih sayang dan layanan yang baik. Okay, kita ni hidup sebagai berjiran ni, kita perlu ada kasih sayang antara jiran kita. Kita kena sayang jiran kita. Sebabnya kalaulah kita hidup ni, kita ada masalah, orang yang pertama yang akan kita minta tolong adalah jiran sebelah rumah kita. Orang yang berdekatan dengan kita. Mungkin kalau kita nak minta tolong daripada saudara mara, boleh. Tapi diorang tu jauh. Ambil masa yang lama sebelum diorang sampai. Okay? Ada masalah apa? Contohnya kita ada berlaku kematian dalam rumah kita. Siapa yang kita nak minta tolong dulu? Minta tolong jiran sebelah rumah. Okay? Sebab tu kita kena ada kasih sayang dan layanan yang baik terhadap jiran. Supaya kita ni hidup kita bersatu padu. Hidup kita ada kerjasama. Hidup kita ada toleransi, ada tolak ansur dengan jiran-jiran kita. Okey, seterusnya hak jiran yang perlu kita pelihara adalah menghormati jiran serta ahli keluarganya. Okey, kena ada hormat menghormati. Kita hormat kepada jiran, jiran hormat kepada kita. Dan yang terakhir, hak jiran yang perlu kita pelihara ialah berbuat baik terhadap jiran. Okey, berkongsi makanan, okey, bertanya khabar. Dan macam-macam lagi lah cara buat baik dengan jiran ni. Jangan sakiti hati dia. Okay? Itu semua hak jiran yang kita perlu pelihara. So, kalau sampai setakat ni, kita semua dah tahu apa maksud jiran, apa adab-adab dengan jiran, apa akibat jika tidak beradab dengan jiran, dan apa pula hak jiran yang perlu kita pelihara. Dan insya-Allah, bila dah belajar pelajaran yang ni, kita boleh apply. Kita boleh lakukan dalam kehidupan kita seharian, berbuat baiklah dengan jiran kerana itulah yang Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kalau kita jadi orang yang beradab dengan jiran. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Sambil-sambil kita dengar, kita belajar sesuatu dan kita mungkin boleh terapkan dalam diri kita untuk kita lebih beradab dengan jiran. Seterusnya, kita belajar kita dah belajar tentang pelajaran kafah tahun 3 subjek adab. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk ulang kaji bagi kafah tahun 3 dan untuk persediaan UPKK nanti. Saya mohon maaf sekiranya penyampaian saya kurang memuaskan. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Okey. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.